Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. InsyaAllah kita akan teruskan bahasan pada hari ini dalam matan Al-Ajurrumiyah karangan Al-Imam Muhammad bin Daud bin Ajurrum As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala anhu wa ardah. Hari ini kita akan sambung perbahasan berkenaan dengan satu lagi bab tawabi' ataupun bab mengikut sebelumnya. Bab yang mana mahal dia tersebut, mahalul i'rab dia tu ikut sebelum dia. Tawabi' dia panggil. Tawabi' jamak taksir bagi tabi'un. Hari ini masuk dalam bab taukid. Bab taukid ni mudah. Bab taukid ni mudah lagi pula jarang ada dalam kitab. Bab taukid ni mudah lagi pula jarang ada dalam kitab. Tu. Okey. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Muhammad bin Daud bin Ajurrum As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala, katanya dalam muka surat 27, Babut Tawkidi. Babut Tawkidi. At-tawkidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin. Babu tawkidi ay babun fi bayani tawkidi. Hadha babun fi bayani tawkidi. Ini merupakan suatu bab pada menyatakan taukid. Taukid ni penguat. At-taukid asal pada akkada yuakkidu taukidan wa huwa muakkidun wa dhaka muakkadun. Dalam bab taukid ni kita dulu ada kalau macam isim isyarah dengan musyar ilaih. Kalau isim mausul a'id dengan apa nama tu? Allahumma salli Muhammad. Dengan silah. Kalau apa lagi? Kalau ataf ma'tuf dengan ma'tuf alaih.
Tapi kalau taukid pula, taukid dengan muakkad. Dia panggil. Muakkad dengan isim maf'ul. Taukid masdar. Taukid tu diri mahal yang di-i'rab sebagai taukid. Kemudian apa yang menyebabkan dia taukid? Taukid kepada apa? Bukan menyebabkan. Taukid kepada apa ni? Taukid kepada apa tu dia panggil muakkad. Tu. Misalnya apa? Misalnya zahaba Muhammadun nafsuhu. Nafsuhu tu taukid pada mana? Taukid tak? Taukid. Dia taukid kepada siapa? Taukid kepada Muhammad. Maka Muhammad tu dipanggil muakkad. Itu secara taswir yang ringkas lah. Okey. Jadi babu taukidi ay hadza babun fi bayani taukidi, ini merupakan satu bab pada menyatakan taukid. Taukid ni penguat. Pengukuh, mentaukidkan lagi, menguatkan lagi. Apa beza maf'ul mutlak dengan taukid? Tu. Apa beza maf'ul mutlak dengan taukid? Maf'ul mutlak pun dia menguatkan juga. Fungsi dia menyungguhkan. Fungsi dia untuk menyungguhkan dan menguatkan juga maf'ul mutlak ni. Dah apa beza dengan taukid? Bezanya ialah umum khusus mutlak lah. Umum khusus mutlak. Apa dia? Taukid lebih umum. Taukid lebih umum. Ya tak? Betul ke taukid lebih umum? Tak, bukan. Bukan. Taukid lebih khusus. Tu. Bukan juga. Taukid bukan khusus, bukan umum. Silap. Dalam bab taukid apa beza dengan maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak untuk fi'il, taukid untuk isim. Tu bezanya. Bukan umum khusus mutlak. Silap. Okey, maf'ul mutlak untuk fi'il dan bukan fi'il. Bila kata fi'il tu bukan bermakna sirah fi'il saja tak. Sirah isim wasah ataupun fi'il. Dalam bentuk dia isim fa'il ke, isim maf'ul ke. Dia ada maf'ul mutlak, dia boleh tak? Boleh. Tu. Sama ada fi'il dengan makna fi'il dia panggil. Makna fi'il tu isim wasah lah, isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Boleh ada maf'ul mutlak. Tapi dalam bab taukid ialah khusus bagi isim sahaja. Taukid khusus bagi isim sahaja. Okey. At-taukidu. Okey, bermula kita musannif. At-taukidu tabi'un lil muakkadi. At-taukidu tabi'un lil muakkadi. Bermula taukid itu ialah tabi'. At-taukidu mubtada', tabi'un khabar. Tabi' pengikut, tabi'un isim fa'il, ismun fa'il daripada taba'a. Okey. Tu ikutlah. Yang ikut siapa? Lil muakkadi. Lam situ muta'allaq dia ialah tabi'un. Tabi'un. Ikut siapa? Ikut bagi muakkadi, bagi yang dikuatkan. Yang dikuatkan, muakkad lah. Yang dikuatkan, yang ditaukidkan. Siapa yang ditaukidkan? Itu muakkad. Taukid tu. Beza tu. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Dia lebih kurang sifat dengan atah ya. Dia merupakan tabi' dari sudut mana? Dari sudut pada rafa'nya. Tu. Fi raf'ihi, pada rafa'nya taukid. Wa nasbihi, pada nasaknya taukid. Wa khafdihi, dan pada khafa'nya taukid. Wa ta'rifihi, dan ma'rifahnya taukid. Tu. Dan ma'rifahnya taukid. Okay. Jadi dia ikut dari sudut rafa', nasak ataupun khafa', dan dari sudut dia itu mesti ma'rifah. Mesti ma'rifah. Saya ada perbahasan je lah. Ada perbahasan dia. Tu. Sebab ada khilaf di situ, adakah muakkad dia mesti ma'rifah sahaja ataupun boleh nakirah. Satu lagi ya. Kalau kita tengok dalam matan Jurumiyah ni, seolah-olah ma'rifah sahaja. Seolah-olah muakkad itu hanya ma'rifah sahaja. Dia tak kata wa ta'rifihi wa tankirihi. Kalau sebelum ni macam sifat tu ataupun macam atah macam sifat lah. Dia ada wa tankirihi. Dia ada nakirahnya. Ni tak. Ni ta'rifihi saja. Ni bermaksud Syekh Al-Ajurrum rahimahullah ta'ala pilih bahawasanya pandangan yang mengatakan muakkad hanya ma'rifah sahaja.
Sebab muakkad, kalau pandangan atas mazhab yang mengatakan muakkad adalah makrifah sahaja, ialah mazhab Basrah. Mazhab Basrah. Adapun mazhab Kufah kata nakirah pun boleh menjadi muakkad bagi taukid. Lagi satu, taukid itu mahallul i'rab, al-muakkad bukan mahallul i'rab. Tak payah du i'rab. Muakkadun marfu'un, tak ada hak. Muakkadun tu tak ada, sebab muakkadun itu dia ada i'rab yang lain, fa'il ke khabar dan sebagainya. Sebab dia panggil muakkad, ma'tufun alaih, mubdal minhu, man'un. Ini dia bukan dia panggil bukan i'rab, bukan mahallul i'rab. Orang panggil apa? Dia bukan ghairu maqsudah. Dia bukan ghairu maqsudah. Dia bukan mahal i'rab yang ghairu maqsudah. Dia adalah mahal i'rab yang ghairu maqsudah. Dia bukannya mahal i'rab yang maqsudah. Kalau mahal i'rab yang maqsudah, memang dia akan i'rab dengan muakkad. Ini dia tidak di'rabkan sebagai muakkad. Dia hanya tabi' sahaja, pengikut, dan dia tidak ada mahallul i'rab. Sebab mahallul i'rab bagi muakkad mesti sesuatu yang lain, seperti fa'il dan sebagainya. Sebab kalau kita kata muakkad itu mahallul i'rab, sudah pasti dia akan dibahaskan dalam kitab-kitab nahwu. Ni sekarang tak dibahaskan. Yang dibahaskan adalah mahallul i'rab taukid, kemudian taukid mesti ada muakkad. Dia panggil lazim malzum. Badal mesti ada mubdal minhu. Ma'tufun alaih mesti ada ma'tuf. Ma'tuf mesti ada ma'tufun alaih. Man'un man'un mesti ada sifat, mesti ada man'un. Dia panggil lazim malzum semua. Tidak boleh bercerai, mesti ada. Habis. Jadi tu dia lebih kurang sama je. Wa yakunu bi alfazi. Wa yakunu, dan adalah ia. Terjemah adalah isim. Ini dalam bab apa ni? Dalam bab isim kana ni. Isim kana boleh jadi dak fi'il, boleh jadi fi'il. Sebab kana tu fi'il madhi naqis, yakunu fi'il mudhari' naqis. Kemudian i'rab lah, fi'ilun mudhari'un naqisun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian kita cari, adakah ini yakunu tam ke? Tak, yakunu naqis, maka mesti ada isim dia. Isim dia apa? Dia merafa'kan isim, menasabkan khabar. Mana isim yang rafa' ada tak? Tak ada. Tu. Dia adalah step-step dulu, ikut step-step dulu. Ada tak dhamir isim zuhir lah, dhamir baris lah, apa benda semua tu? Tak ada. Akhirnya pergi kepada mustatir. Mustatir pada yakunu apa dia? Huwa. Maka kita i'rab wasmu yakunu wasmu yakunu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila at-tawkili. Huwa tu dia kembali kepada mana? Sebab huwa dhamir. Pergi kepada kaedah dhamir dulu pula. Kaedah dhamir mesti ada marji'. Marji' dhamir. Mana marji' dhamir dia? Marji' dhamir dia, sekarang ini kita tengok dhamir dia adalah mufrad lagi pula muzakkar. Maka kena cari marji' ilaih, marji' dhamir yang muzakkar lagi pula mufrad. Maka mana marji' ilaih yang mufrad lagi pula muzakkar, iaitu at-tawkidu. Maka at-tawkid marji' dhamir dia lah. Tu. Dia kena praktik lagu tu lah. Tu. Sebab kita dah jauh dah. Dah selebih daripada separuh dah kita. Tu. Patut boleh banyak lah. Kemudian bi alfazin, dia syibih jumlah. Dia panggil apa tu? Khabar kana. Syibih jumlah boleh tak jadi khabar kana? Boleh. Sebab apa? Sebab dia dalam bab sama seperti bab khabar. Bab khabar dia ada khabar ismi, khabar mufrad. Khabar mufrad ada 3, sama ada isim mufrad, isim musanna, isim jamak. Kemudian khabar ghairu mufrad, sama ada khabar jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur ataupun zaraf madhruf. Maka ni dalam bab apa ni? Jar majrur. Syibih jumlah dalam bab jar majrur menjadi khabar yakunu. Senang. Tu. Bi alfazin ma'lumin, dengan lafaz-lafaz yang maklum. Tu. Taukid itu dengan lafaz-lafaz yang maklum. Maka bi alfazin ma'lumin itu adalah fi mahalli nasbin khabar yakunu. Gitu. Wahia, dan adalah ia. Wow, istinaf bayani. Seolah-olah menjawab kepada soalan yang mahdhuf. Dah apa benda taukid tu? Apa benda taukid tu? Taukid tu macam mana? Wahia. Jawab dia. Wow, istinaf bayani. Wahia, dan bermula dia. Tu. Wahia, dan bermula dia. Dia mana? Cari marji' dhamir. Kita sekarang bunyi pula.
Kita sekarang kita sekarang apa nama tu, Allahumma salli ala Muhammad. Wahia, dan adalah ia. Okey, marji' dhamir dia mana? Kita tengok isim dhamir dulu. Ikut kaedah dulu. Isim dhamir dia apa? Mufrad lagi pula muannats. Maka kena cari marji' dhamir yang mufrad muannats. Mana mufrad muannats? Maklum ke? Bukan, dia muzakkar mufrad. Al-fadhin mufrad dak? Mufrad dak? Tak mufrad, jamak muannats dak? Muannats sebab dia jamak taksir. Boleh sah, tak ada masalah. Sebab jamak taksir adalah muannats. Bila muannats lagi pula ghairu aqil, maka dia boleh dimarji' dhamirkan, dia boleh marji' dhamir kepada mufrad muannats. Dan juga dalam bab sifat, dia boleh bersifat dengan sifat yang mufrad muannats. Sebab jamak taksir kita kata dulu adalah muannats. Lagi pula dia boleh diisti'malkan sebagai mufrad. Sama ada orang panggil apa? Sama ada dia nak menjadi marji' dhamir kepada mufrad muannats ataupun menjadi sifat kepada mufrad muannats, tak ada masalah. Sifatnya mufrad muannats, tak ada masalah. Dan isim dhamir dia pun yang menjadi marji' ilaih dia adalah al-lafaz, juga boleh mufrad muannats, tak ada masalah. Tu. Okey. Wahia, dan adalah ia. Adalah dia al-alfaz itu apa dia? An-nafsu. Nafsu khabar bagi ia. An-nafsu wal ainu. An-nafsu maksudnya diri, wal ainu pun maksudnya diri, wa kullun maksudnya semua, segala, tiap-tiap. Kullun pula terbagi pada dua, jami' dengan majmu'. Kalau kullun jami', kullun dengan makna semua, tak terkecuali langsung. Kalau majmu', kebanyakan. Tu, Wa ajma'u, dan ajma'u. Ajma'u. Dia panggil apa? Dia panggil isim wasah. Isim wasah isim wasah dalam bab isim tafdhil. Lagi pula dia ada siratul fi'li, sirah fi'il, kan? Ajma'u atas wazan apa? Af'alu, fi'il mudhari' ana. Ajma'u, maka dia mamnu' minas saraf. Sebab tu tak kata wa ajma'un. Sepatutnya wa ajma'un. Macam wa kullun. Sepatutnya itu wa ajma'un. Dia tidak boleh jadi ajma'un. Sebab apa? Sebab dia mamnu' minas saraf. Sebab apa mamnu' minas saraf? Dia adalah isim wasah yang isim wasah lagi pula kategori isim tafdhil, dan dia mempunyai siratul fi'li, sirah fi'il atas wazan ana af'alu, dan dia ajma'u, ana ajma'u, maka dia itu mamnu' minas sarah. Maka dia panggil ajma'u, dia tak panggil ajma'un, tak ada. Tu. Ajma'u makna apa? Semua, segala, tiap-tiap. Wa tawabi'u ajma'a. Tengok, ajma'a. Sebab apa? Mamnu' nasarah. Dia mudhafu ilaih tu, ajma'a tu. Mudhafu ilaih kepada tawabi'. Tu. Maka dia mamnu' minas sarah. Maka dia bagi atas. Dia tidak dimasukkan padanya alif lam pula. Maka dia bagi atas lah. Kalau kita kata wa tawabi'ul ajma'i. Ajma'i pula. Sebab apa? Masuk alif lam atas pandangan qaul yang jumhur. Dalam madhab nahu, apabila mamnu' nasarah dimasukkan alif lam, lagi pula dikhafatkan, boleh baris bawah. Kalau kita kata wa tawabi'ul ajma'i, boleh sah. Tapi kalau tak ada alif lam, wa tawabi'u ajma'a. Tu. Dan tawabi' ajma'a, dan tawabi' bagi ajma'a. Tawabi' bagi ajma'a. Apa dia? Dia panggil akhwat ajma'a lah. Saudara-saudara ajma'a. Ajma'u tu. Apa dia? Tawabi' ajma'u, istinaf bayani. Wahia, dan bermula dia tawabi'u ajma'a ini, apa dia? Aqta'u wa abta'u wa absa'u. Tu. Semua tu dengan makna semua belaka. Semua, segala, tiap-tiap. Dia panggil akhwat dia. Tawabi' yang sama makna dengan ajma'u. Dan semua itu mamnu' minas saraf. Aqta'u mamnu' minas saraf. Abta'u mamnu' minas saraf. Wa absa'u mamnu' minas saraf. Kalau tak mamnu' minas saraf, dia tidak boleh kata aqta'u. Dia kena kata aqta'un wa absa'un wa abta'un. Sebab apa tak kata gitu? Sebab dia mamnu' minas saraf, tidak menerima tanwin, dia hanya boleh dhammah dan juga fathah sahaja apabila masuk amil ke atas dia. Tu. Kalau khafat baris dengan fathah juga, kalau nasab pun baris dengan fathah yang biasa, bukannya tanwin. Habis. Taqulu, berkata ia oleh engkau, qama Zaidun, contohnya, telah berdiri ia oleh Zaid, nafsuhu, sendirinya Zaid.
Dirinya Zaid. Tu. Dia nak memperkuatkan lagi. Ni dia panggil dalam bab taukid. Dalam bab taukid dia panggil zinah. Dia panggil zinah, perhiasan saja. Maksudnya apa? Dia tak ada nafsuhu pun sah dah ayat. Tak ada masalah dah. Lengkap dah. Kalau nak kata ja'a Zaidun, sah dah, lengkap. Tak payah kata nafsuhu. Tapi ditambahkan lagi nafsuhu. Memang nak mentaukidkan sungguh bahawasanya memang sungguh Zaid sahaja datang. Ni beza. Ni beza. Sebab tu dalam bahasa Arab maf'ul mutlaq dengan taukid ni penting juga. Sebab apa? Penting bagi orang-orang fiqh dan penting untuk orang-orang tauhid usuluddin dan apa-apa bidang yang melibatkan istinbat hukum, yang melibatkan istinbat istidlal ataupun orang panggil dilalah, pemahaman daripada Quran dan sunnah. Taukid dan maf'ul mutlaq sangat penting. Taukid dengan maf'ul mutlaq sangat penting. Tu sebab apa? Contoh dalam bab ni lah, dalam bab tauhid contohnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata akan Nabi Musa sebagai berkata-kata sungguh. Kalau Allah Ta'ala tak letakkan taklima, dia kata wa kallamallahu Musa, habis. Hak tu boleh jadi khilaf tu. Hak tu boleh jadi khilaf dah. Betul ke Allah Ta'ala berkata ni? Kau macam mana? Jadi khilaf dah tu. Boleh jadi khilaf. Khilaf dari sudut perbahasan tu. Betul ke tak? Betul ke tak? Tapi ditambah taklima, memang sungguh dah. Tak ada petikai dah. Allah cakap dengan Nabi Musa. Tak ada nak takwil apa dia dah. Tak payah. Memang sungguh Allah Ta'ala cakap dengan Nabi Musa. Cuma cara nak cakap tu, tu perbahasan lain lah. Tu. Kalau dia tak letak taklima, dia kata kallamallahu Musa, boleh petikai lagi tu. Ya dak Musa ni. Kau macam mana? Boleh lagi petikai. Dia kata ja'a Zaidun, telah datang ia oleh Zaid. Kita boleh petikai lagi. Ya dak, Zaid datang. Kau Zaid ke datang? Ke sahabat dia? Ja'a Zaidun akhuhu contohnya. Bukannya Zaid yang datang, akhuhu contohlah. Akhuhu apa? Akhuhu Zaidun. Akhuhu Zaidin, akhu Zaidin. Dia boleh petikai lagi. Bukan Zaid ni, saudara dia ni. Boleh petikai lagi. Ja'a Zaidun. Bukan Zaidun ni, sahabat dia kot, tuku dia kot. Tapi kalau kata ja'a Zaidun nafsu, memang sungguhlah dia datang tu. Memang Zaid seorang lah, tak ada orang lain. Tu. Kalau kata ja'a Zaidun, boleh petikai dari sudut Zaid. Boleh petikai, ada tak orang lain yang mari datang juga dengan Zaid. Boleh petikai, dia tak mari kot. Boleh petikai lah kau. Kalau dia kata ja'a Zaidun. Sebab itu ayat sabit dia bagus. Dia tidak ada ayat taukid ataupun nafi itsbat. Kalau ayat yang taukid dengan nafi itsbat, dia menunjukkan sungguh, betul sungguh. Tu. Sebab tu kita dalam ucap tahlil la ilaha illallah itu lagi kuat daripada kata Allahu Rabbun ataupun Allahu ilahun. Padahal betul dah. Allahu ilahun cukuplah. Allahu Rabbun cukuplah. Tak cukup lagi sebab itu ayat isbat, dia boleh petikai. Ya dah Allah Ta'ala tu Rabb. Kau orang lain. Tu. Sebab tu jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah dia boleh pergi kepada as-siddiq dan boleh pergi kepada kazib kalau dalam perbahasan balaghah. Dia boleh pergi kepada kazib, penipu, dan dia boleh pergi kepada siddiq. Boleh kepada betul. Dia boleh petikai lagi tu. Maka kena ada unsur-unsur qarinah-qarinah yang menyabitkan sungguhlah dia tu. Maka dia datangkan taukid dalam bab isim ataupun maf'ul mutlaq kalau fi'il. Tu. Kali nanti kita gila pula maf'ul mutlaq ni sekarang taukid. Tu kita bahas sikit berkenaan dengan kenapa taukid, kenapa maf'ul bih ada dalam bahasa Arab. Tu penting bagi orang yang istinbat hukum. Okey. Sama ada dari sudut akidah ke, fiqh dan tasawuf dan sebagainya. Tu. Habis. Taqulu habis tu. Wa ra'aitu. Ni dia panggil apa? Ataf apa ni? Ataf jumlah dengan jumlah. Jumlah qama Zaidun nafsuhu dengan ra'aitul qauma kullahum. Tu. Dia ataf takdir balik. Taqulu ra'aitul qauma kullahum. Telah melihat ia oleh aku akan satu kaum. Al-qauma ni dia panggil isim jamak. Ismu jam'in. Dia sebab apa? Ismu jam'in. Dia itu lafaz dia nampak mufrad tapi makna dia jamak. Al-qaum tu banyak orang. Satu kaum banyak orang tapi
Sirah dia sirah mufrad, dia panggil ismu jam'in, isim jamak. Tu. Dia bukannya jamak, tapi dia itu ismu jam'in. Okey? Jadi itu fungsi taukid dengan maf'ul mutlaq dalam nahwu. Tu. Sangat penting Wa ra'aitul qauma bih. Wa marartu bil qaumi ajma'ina, dan melalui ia oleh aku akan kaum itu, dengan kaum itu ajma'ina, sekalian kaum. Al qaumi adalah muakkad, ajma'ina taukid. Okey. Jadi empat tu lah. Lima. Lima ni saja taukidnya, iaitu apa? An-nafsu, al-ainu, kullun, ajma' dengan adik-adik dia, abta' wa akta' wa absa'. Tu habis. Okey, settle. Habis tu kaedah taukid. Kemudian kita bagi sikit kaedah taukid. Kaedah taukid ada 7. Kaedah taukid ada 7 kaedah taukid. Kaedah taukid ada 7. Mana? Taukid ialah isim yang menyungguhkan. Yang pertama adalah taukid ialah isim yang menyungguhkan ataupun membenarkan makna kalimah isim yang sebelumnya. Taukid ialah isim yang menyungguhkan, nak menyabitkan sungguh dan membenarkan sungguh makna kalimah isim sebelum taukid. Apa dia? Muakkad lah. Tu dia menyungguhkan lagi, membenarkan lagi makna kalimah isim yang sebelumnya, iaitu muakkad. Qama Zaidun nafsuhu. Dia nak menyungguhkan, sungguhlah qama tu adalah Zaid. Tu nak membenarkan, memang betul lah Zaid tu berdiri. Tu yang pertama. Yang kedua, taukid mengikuti matbu'nya, iaitu muakkad. Okey. Yang kedua, taukid mengikuti matbu'nya, iaitu muakkad dari sudut i'rab sahaja. Dari sudut i'rab sahaja. Bukan dari sudut muzakkar ke muannas ataupun mufrad ke musanna ke jamak. Taukid mengikuti matbu'nya. Siapa matbu'? Muakkad lah. Dia ikut muakkad hanya dalam bab i'rab sahaja. Dari sudut rafa' dia pun rafa', khafa' dia pun khafa', nasa' dia pun nasa' sahaja. Tidak dalam muzakkar. Tidak dari sudut dia ni muzakkar muannas, ataupun tidak dari sudut mufrad musanna jamak. Mufrad musanna jamak. Itu. Okey. Habis. Yang ketiga, syarat taukid ialah mesti berbentuk isim ma'rifah. Syarat taukid mesti isim ma'rifah. Syarat muakkad, silap. Syarat muakkad mesti berbentuk isim ma'rifah. Syarat muakkad bukan taukid. Syarat muakkad ialah mesti berbentuk isim ma'rifah. Ini atas pandangan ulama Basrah. Adapun ulama Kufah, nakirah pun boleh menjadi muakkad. Basrah dia kata ma'rifah saja. Kufah tak. Kufah hanya ma'rifah pun boleh, nakirah pun boleh. Okey. Habis. Contoh apa dia? Sumtu Ramadana kullah. Berpuasa ia oleh aku akan Ramadan seluruhnya. Ramadan. Sumtu, ini nak esok puasa ni. Sumtu Ramadana kullahu. Berpuasa ia oleh aku akan Ramadan seluruhnya Ramadan. Okey. Habis. Yang keempat. Lafaz-lafaz taukid ialah lafaz-lafaz yang tertentu sahaja. Itu yang keempat. Lafaz-lafaz taukid ialah dengan makna dengan lafaz-lafaz tertentu sahaja. Lafaz-lafaz taukid dengan lafaz-lafaz tertentu sahaja seperti dalam matan. Tu. Okey?
Lafaz-lafaz tertentu sahaja seperti dalam matan. Dia di'irabkan taukid dengan syarat. Dia di'irabkan. Lafaz-lafaz yang dalam matan tadi tu ajma'u, nafsuhu, nafsu, ainu tu akan menjadi taukid dengan syarat. Tu. Dengan syarat. Mana syaratnya? Kaedah kelima. Kaedah kelima syarat taukid. Macam mana? Kaedah kelima syarat taukid mesti dihubungkan dengan dhamir yang merujuk kepada muakkad. Itu syarat taukid. Syarat nak menjadi taukid mesti dihubungkan dengan dhamir yang merujuk kepada muakkad. Contoh sumtu ramadhana kullahu tu. Kullahu hu ay Ramadan. Ramadan tu muakkad dia. Dia kembali kepada muakkad. Tu. Qama Zaidun nafsuhu, telah berdiri ia oleh Zaid, dirinya, nya mana? Nya Zaid. Dia merujuk pada muakkad. Tu kaedah dia. Tu syarat taukid mesti dihubungi dengan dhamir yang merujuk kepada muakkad kecuali lafaz ajma'in. Lafaz ajma'in tak ada lah sebab ajma'in mana ada dhamir. Mana ada ajma'inuhum, tak ada. Mana ada ajma'inuhu, tak ada. Ajma'ina sahaja. Ajma'ina itu sahaja. Dia tidak merujuk kepada muakkad. Dia hanya mafhum bila kata ajma'in sahaja, muakkad dia adalah jamak lah. Tapi nak merujuk dhamir ajma'inahu kanahum kan tak ada. Tak ada. Okey, habis. Kaedah ke-6. Syarat tambahan bagi lafaz nafsu dan ain. Syarat tambahan bagi lafaz taukid nafsu dan ain. Ada nafsu, nafsuhu, ainuhu. Dia ada syarat sikit. Mana? Lafaz nafsu dan ainu mesti mengikuti muakkad. Okey? Lafaz nafsu dan ainu mesti mengikuti muakkad pada mufrad, pada musanna dan jamak. Ni kecuali daripada tadi. Tadi kaedah kedua kata taukid mengikuti matbu'nya. Taukid mengikuti muakkad hanya dalam bab i'rab saja, rafa' nasab khafat. Tapi dalam bab muzakkar muannas tak ikut, mufrad musanna jamak tak ikut. Itu untuk semua jenis taukid kecuali ainu dengan nafsu sahaja. Sebab apa? Nafsu dengan ainu ni dia ada syarat yang dikaitkan dalam kaedah yang ke-6 tu. Syarat tambahan iaitu apa? Lafaz nafsun dan ainun mesti mengikuti muakkad pada mufrad, musanna dan jamak. Maknanya bila kita nak buat ayat qama Zaidun nafsuhu, tak boleh anfusuhu, tak ada. Tak boleh. Dia kena ikut nafsuhu, mufrad. Okey? Ainuhu, mufrad. Qama Zaidun ainuhu. Ainuhu sama maksud dengan nafsuhu. Tu. Okey? Maka jika muakkad dia bersirah mufrad, taukid pun mufrad lah. Kalau musanna, kalau mufrad. Muakkad mana? Jaa Zaidun jaa Zaidun ainuhu ainu Zaidin. Ainu itu mufrad. Sebab apa? Muakkad dia pun mufrad. Itu satu. Jika muakkad dia bersirah mufrad, taukid pun mufrad. Begitu juga kalau jamak. Kalau muakkad dia jamak, taukid juga jamak. Tu. Okey? Taukid juga jamak. Tapi kalau muakkad dia musanna, dua orang, maka sirah taukid tidak boleh jadi musanna. Mana ada musanna sirah taukid? Maka sirah taukid ni akan jadi jamak juga. Akan jadi jamak. Contoh apa dia? Jaa Zaidun wa Amrun anfusuhuma. Anfus tu jamak. Sedangkan musanna muakkad dia. Dalam bab musanna dia kena jadi jamak. Dalam bab muakkad jamak dia pun kena jadi jamak. Dalam bab muakkad mufrad dia kena jadi mufrad. Tapi kalau musanna kena jadi jamak juga. Anfusuhuma, tapi rojok dhamir kena huma jugalah. Dia tak boleh anfusuhum. Sebab kita kata tadi kaedah yang keberapa tadi, dia mesti rojok dhamir kepada muakkad kecuali ajma'ina. Maka anfusuhuma, a'yunuhuma. A'yun jamak bagi ainun. Kalau kata jaa Zaidun wa Amrun a'yunuhuma. Sebab apa a'yunu? Sebab dia adalah
muakkad dia marfu', dia pun marfu'. A'yunu huma, keduanya Zaid dan Amrun. Tu. Okey. Habis tu kaedah ke-6. Kaedah yang ke-7, taukid berbilang itu harus. Taukid ada banyak tu harus. Taukid ada banyak tu harus. Contoh, fasajadal malaikatu. Dan bersujud ia, maka bersujud ia oleh malaikat itu kulluhum ajma'una. Contoh. Kulluhum, semuanya malaikat. Ajma'una, sekalian juga maknanya. Dia panggil mubalaghatun fit taukid ataupun ziyadatut taukid. Nak melebih menyungguhkan lagi. Sajadal malaikatu kulluhum ajma'una. Kulluhum tu pun taukid, ajma'una pun taukid yang kedua. Maka harus berbilang taukid dengan muakkad yang satu. Boleh. Okey, tu kaedah taukid. Habislah taukid. Tu. Habis pindah kepada bab badal pula. Taukid senang je. Taukid senang sahaja. Habis. Tu bab taukid. Kemudian masuk bab badal pula. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala. Dan badal ni adalah tawabik yang terakhir dah. Esok kita akan pergi kepada babul mansubat pula. Bab pada menyatakan segala isim-isim yang mansub pula. Tak ada adalah marfu'at. Ni semua yang kita bahas ni marfu'at je baru. Mansubat esok. Kemudian makhfudat. Itu akhir. Makhfudat tu sekejap Makhfudat tu satu majlis habis dah. Tu. Makhfudat satu majlis, separuh majlis habis dah. Mansubat banyak macam marfu' juga. Tu. Tu bukan surat 28 baru ni. Tu. Okay, kata musannif rahimahullah, babul badali. Hadza babun fi bayanil badali. Ini merupakan satu bab pada menyatakan badal. Pada menyatakan badal. Babun hadza babun fi bayanil badali. Badal lah. Okey. Idza ubdila ismun min ismin. Sepatutnya kita tak boleh, kalau kita nak sambung tak payahlah kata idza ubdila ismun, tak payahlah. Sambung terus. Idza ubdila ismun min ismin. Tu. Idza ubdila ismun wal ism. Idza ubdila ismun min ismin. Tu. Min ismin. Sebab min tu, nun tu mati. Bila nun mati, nak sambungkan dia, maka kena tengoklah harakat munasabah lagu mana selepas itu. Ni boleh minismin bagi bawah. Idza ubdila, apabila digantikan akan ismun. Ni dia panggil apa? Dia panggil apa ni? Dia panggil fi'il madhi yang apa nama tu? Majhul. Majhul. Tu majhul. Ismun itu naik fa'il. Sebab ubdila ni asal pada fa'il, wazan abdala yubdilu ibdalan wa huwa mubdilun. Tu. Abdala ni menukarkan, menggantikan. Mesti ada fa'il, siapa yang menggantikan? Maka dia hazahkan fa'il, dia terus masuk maf'ulun bih, menjadikan naik fa'il, maka ismun naik fa'il, ubdila fi'il madhi lil majhul. Idza itu harfu syartin. Harfu syartin, haraf syarat. Idza ubdila ismun, ismun apabila ditukarkan akan dia. Ataupun kita nak terjemah dulu, kita kata nak sebut akan boleh, kan boleh. Akan dia boleh, kan boleh. Apabila ditukarkan ismun. Kalau kita katakan, kalau kita kata akan, apabila ditukarkan akan isim. Tu boleh. Min ismin, daripada isim. Isim ba'da harfun jar. Min tu harf jar. Apabila ditukarkan, digantikan akan isim, daripada isim, atah berkata ismun. Atah berkata ismun. Dia panggil apa ni? Atah apa ni? Atah isim dengan isim. Isim dengan isim lah. Takdir balik. Idza ubdila fi'lun min fi'lin. Apabila ditukarkan akan fi'il daripada fi'il. Tabi'ahu. Ni jawab bagi idza. Jawab fi'il madhi tidak perlu kepada fa. Maka jawab terus tabi'a. Tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Tabi'ahu, niscaya mengikut ia mana? Ia badal.
Niscaya mengikut ia badal. Sama ada badal tu isim ataupun fi'il. Saya kita bahas. Hu akan siapa? Akan isim ataupun fi'il. Akan badal yang bentuk isim ataupun fi'il. Mubdal lah, mubdal minhu. Mubdal minhu lah. Tabi'a ay tabi'al badalu al mubdala minhu. Badal tu mengikut mubdal minhu dia. Kalau mubdal minhu isim, badal isim. Mubdal minhu fi'il, badal pun fi'il. Itu. Okey, tabi'ahu ay tabi'al badalu al mubdala minhu. Apa dia? Tabi'a ismun, yakni ismun tu adalah badal isman. Tu isman itu mubdal minhu. Tabi'a ismun isman. Gitu. Tabi'a fi'lun fi'lan. Gitu. Mengikut ia oleh fi'il akan fi'il. Apa dia? Fi'il pertama tu badal, fi'il kedua mubdal minhu. Isim pertama badal, isim kedua adalah mubdal minhu. Tabi'au, tabi'ah itu fi'il muta'addi ya, dia kena kepada maf'ulun bih. Fi jami'i i'rabi, pada sekalian i'rab nyo jami'. Pada sekalian i'rab nyo jami'. Ya kok. Fi jami'i i'rabihi, pada sekalian i'rab nyo isim ataupun fi'il tersebut dari sudut badal. I'rab nyo badal lah. Jami'i i'rabihi ay i'rabu i'rabu ismin wa fi'lin atau fi'lin tu. Ikut i'rab dia. Dia ikut pada segala i'rabnya. Ikut segala i'rab. Maksud apa? Kalau isim khafat. Kalau isim rasa nasa. Isim rafa. Mubdal minhu rafa. Badal. Mubdal minhu nasa, badal nasa. Mubdal minhu khafat, badal pun khafat. Tu. Habis. Wa huwa. Tu dia. Wa huwa, dan adalah ia. Seolah tanya, dah apa benda badal tu? Wa huwa, dan adalah ia badal tu ala arba'ati aqsamin. Ai kainun ala arba'ati aqsamin. Huwa itu mubtada. Tu jumlah ala arba'ati aqsamin itu adalah jumlah syibih jumlah bagi muta'allaq yang mahdhuf taqdiruhu kainun. Dia merupakan khabar bagi muta'allaq yang mahdhuf lah. Muta'allaq yang mahdhuf dia kainun. Seolah-olah kainun itu adalah khabar dia. Sebab ba tu ala tu ala arba'ati aqsamin, ala tu adalah harah jar. Bila harah jar kena ada muta'allaq dia mahdhuf taqdiruhu kainun. Kainun tu khabar bagi huwa ataupun sabitun, sabit itu khabar bagi huwa. Tu. Habis. Okey. Tu. Itu ala arba'ati aqsami. Badalus syai'i, yang pertama. Badalus syai'i minas syai'i. Badal syai', ganti sesuatu daripada sesuatu. Ni dia ada 3 nama. Sama ada nak kata badalus syai'i minas syai'i, ataupun nak kata badalul kulli minal kulli, ataupun nak kata badalul mutabaqati. Badalul syai'i minas syai'i, badalul kulli minal kulli, badalul mutabaqati. Badalul mutabaqati. Okey, habis. Tu yang pertama. Yang kedua, ataf. Wa badalul ba'dhi minal kull. Menggantikan sebahagian daripada keseluruhan. Wa badalul istimali, dan badal istimal, badal ganti yang bagi melengkapi. Badalul istimali, ganti yang melengkapi. Nanti kita urai, itu terjemah je. Tak payah faham terjemah, tak apa. Tu. Wa badalul ghalati, ganti yang salah, tersalah. Tu jadi nampak. Badalul mutabaqah atau badalul syai' minal syai' atau badalul kull minal kull. Yang kedua badalul ba'd minal kull. Yang ketiga badalul istimal. Yang keempat badalul ghalat. Badalul ghalat. Habis. Okey. Nahwu qawlika. Nahwu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu zalika nahwu qawlika. Qawli itu mudhafu ilaih ka mudhafu ilaih bagi qawli. Qawli itu mudhafu ilaih bagi nahwu. Contohnya apa? Qama Zaidun akhuka. Telah berdiri ia oleh Zaid. Siapa Zaid? Akhuka, saudara engkau. Saudara engkau tu Zaid lah. Kalau tak kata akhuka pun tak apa, faham dah. Ja'a Zaidun, faham dah. Tapi kata akhuka, ai
akhuka tu adalah Zaidun. Zaidun huwa akhuka. Tu dia panggil apa akhuka tu? Tu badal kullu minal kull. Saya kita bagi kaedah. Sebab apa? Kita kaedahnya antaranya lah saya kita bagi. Antaranya kita nak kata badal kullu minal kull macam mana? Badalnya itu kita boleh menjadikan mubtada khabar kepada mubdal minhu. Contoh kita kata tadi, jaa Zaidun akhuka. Akhuka itu, akhu tu badal bagi Zaidun. Badal apa? Badal kul minal kul. Macam mana? Sebab kita boleh jadikan dia mubtada khabar. Mana? Zaidun huwa akhuka. Tu. Zaidun huwa akhuka. Bermula Zaid itu ialah saudara engkau. Tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Muhammadin badal bagi sayyidina. Sayyidilah badal bagi sayyidin. Badal apa? Badal kullu minal kul. Lagu mana? Kita boleh jadikan dia mubtada khabar. Sayyiduna huwa Muhammadun. Tu sah tak? Sah. Tapi kalau badal ba'du minal kul tak boleh. Badal istima tak boleh nak dibuatkan mubtada khabar. Dia akan jadi lain. Maka kita tahu dari situ bahawasanya dia adalah badal kullu minal kul. Badal ba'du minal kul ada tanda lain saya kita bagi. Baca lu. Tu. Habis. Badal ghalaq. Lagi contohnya. Wa akaltu raghifa. Telah makan ia oleh aku akan roti thuluthahu. Roti mana? Thuluthahu. Sepertiganya. Nya roti. Tu ba'du minal kul. Dia makan roti. Roti tu kul dia panggil. Thuluthahu. Sebahagian. Sepertiganya sahaja. Sepertiga tu juzuk dia panggil. Bila juzuk tu menepati makna ba'd. Makna setengah. Bila setengah dia panggil badal ba'du minal kul. Tu. Macam kita katalah. Apa nama tu? Al-kalamu. Contoh dalam matan jurumiyah. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun. Ismun. Ismun tu sebahagian pada thalathatun. Salah satu ismun ismun minha minat thalatha. Tu kena takdir dia. Saya kita bagi kaedah kena takdir lagu tu. Nak kata ba'du minal kul dia kena takdir lagu tu kalau tidak ada rojok dhamir kepada mubdal minhu. Tu. Macam contoh ni, akaltu ar-raghifa thuluthahu thuluthar raghifa. Dia ada rojok dhamir tu, hu rujuk pada ar-raghifa. Tapi kalau bagi yang tak ada, dia kena takdir sendiri. Contoh tadi tu. Waqsamuhu thalathatun. Thalathatun khabar lah. Apa dia? Ismun. Ismun tu sebahagian pada salah satu. Badal ba'du minal kul. Dia kena takdir. Ismun ismun minha minat thalatha. Tu. Wa fi'lun. Wa fi'lun dia jadi khabar ma'tuf lah. Ma'tuf kepada isim. Tu. Dia lagi. Tu. Lagi wa nafa'ani Zaidun ilmuhu. Ni badal istimal. Dan telah memberi manfaat ia akan aku maf'ulun bih. Oleh Zaid. Telah memberi manfaat ia akan aku oleh Zaid. Siapa dia yang beri manfaat tu? Apa dia? Ilmuhu. Ilmunyo Zaid. Dia ada rojok dhamir tu. Nyo Zaid. Dia ada kait. Tu. Dia lebih kurang dalam bab ni lah. Dalam bab silah a'id. Silah a'id pun dia ada rojok balik. Dia ada kait. Rabitah. Banyak benda rabitah ni. Boleh kait lah ke. Lagi. Wa ra'aitu Zaidan al-farasa. Ni contoh bagi ghalab. Badal ghalab. Badal ghalab ni badal tersalah. Dia sebenarnya nak kata aku nampak kuda. Dia kata wa ra'aitu Zaidan farasan. Tu. Sebenarnya nak kata ra'aitu farasan. Tersilap kata ra'aitu Zaidan. Kalau bahasa kita, aku nampak Zaid. Kuda. Silap cakap. Silap cakap tu dia nak kata kuda. Tapi kata Zaid, terkeluar Zaid. Kuda tu badal ghalab bagi Zaid. Badal ni ganti. Sepatutnya dia nak kata ra'aitu farsan, tapi dia terlajak cakap dia kata ra'aitu Zaidan farasan. Silap. Soalnya kalau bahasa kita, aku nampak Zaid. Bukan Zaid. Kuda lah. Tersasul. Tu. Tersilap. Maka kuda tu adalah badal bagi Zaid tersebut. Tu.
Ra'aitu Zaidan al-farasa. Al-farasa badal ghalak bagi Zaidan. Dan badal ghalak ni biasanya tak ada lah dalam kitab. Ada dalam percakapan manusia sahaja. Mana boleh kitab ada badal ghalak? Kalau kitab tu ada badal ghalak, kenapa dia tak padam? Padam je lah kalau tersilap. Kan? Tu. Padam je lah tersilap. Dia tulis. Tersilap ni. Padam je lah. Delete lah. Ni dari sudut percakapan biasa. Percakapan biasa mana boleh delete. Kecuali WhatsApp boleh delete lah. Cakap yang biasa, kalau terlepas cakap, patah balik, kita kena putus balik. Ni tak boleh padam dah, orang dah dengar dah. Tu badal ghalak tu. Badal ghalak biasanya berlaku pada dialog lah. Dalam kitab tak ada. Kecuali kalaulah kitab tersebut nuskhah salah. Kemudian pentahqiq pembetulkan balik. Mungkin boleh jadilah. Pentahqiq tu akan jadi badal dia lah. Akan jadi badal ghalak bagi nuskhah yang silap tu. Mungkin boleh jadi. Tu. Habis. Aratta telah berkehendak ia oleh engkau antakula akan berkata ia oleh engkau. Antakula itu takwil masdar, dia adalah maf'ulun bih bagi aratta. Takdirnya aratta qawlahu. Aratta qawlaka. Itu takdir masdar dia. Aratta qawlaka antakula, kita jadikan dia masdar qaulaka. Jadi qaula itu maf'ulun bih bagi aratta. Boleh jadi maf'ulun bih. An tu an masdariyah. Kita dah bagi dah jadual tadi an tu. An dengan in semua tu. Ni an masdariyah. Ia ta'wil masdar. Gabung dengan fi'il. An taqula ai qaulaka. Mana mari pula qaulaka ke belakang tu? Taqula ialah anta. Taqula anta dijadikan dia dhamir rafa' muttasil, jadilah ka, maka qaulaka. Qaul ambil mana? Qaul itu masdar bagi qala yaqulu qaulan wa huwa qailun wa dzaka maqulun. Tu maqalun. Maqal tu isim maf'ul bagi qala. Maqalun. Habis. Kamu nak kata dia itu faras. Faghalitta. Tapi silap ia oleh engkau. Fa'abdalta, maka menukar ia oleh engkau. Zaidan akan Zaid minhu daripada nyo faras. Daripada nyo faras. Tukarlah Zaid daripada faras tadi. Kamu nak kata kamu nampak kuda, bukan nampak Zaid. Pergi sebut aku nampak Zaid. Kuda. Kuda tu yang enaknya. Tu dia panggil badal ghalak. Habis tu bab badal. Kemudian kaedah badal. Kaedah apa? Kaedah badal. Badal. Yang pertama, kaedah badal ada 3. Yang pertama badal Allah. Yang pertama badal ialah kalimah yang menggantikan kalimah yang sebelumnya. Apa dia? Badal ialah kalimah yang menggantikan kalimah yang sebelumnya. Ganti. Tu ganti untuk apa tu? Untuk menjelaskan makna. Tu badal. Untuk menjelaskan lagi makna, itu badal. Tu badal ialah kalimah yang menggantikan kalimah yang sebelumnya. Kalimah yang sebelumnya dia panggil mubdal minhu lah. Untuk menjelaskan makna. Wa aqsamuhu thalathatun, dan bermula pembahagiannya kalam 3. Apa dia 3 ni? Tak jelas lagi ni. Nak jelas lagi. Buh badal. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun adalah badal ba'd min al-kull. Fi'lun ma'tuf wa harfun ma'tuf kepada isim. Tu dia penjelaskan lagi. Maka dia buat mari isim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Kalau kata Allahumma salli ala sayyidina, tak jelas lagi. Siapa sayyid tu? Muhammadin. Jelas dah. Tu konsep ataupun dia panggil falsafah bagi badal. Tu fungsi badal. Tu. Habis Dan kalimah yang diganti oleh badal itu dinamakan mubdal minhu lah. Itu kaedah pertama. Kalimah yang digantikan oleh badal itu dinamakan mubdal minhu. Kalimah yang digantikan oleh badal itu dipanggil mubdal minhu. Mubdal ni isim maf'ul lah. Mubdal ni isim maf'ul. Atas wazan abdala yubdilu ibdalan wa huwa mubdilun wa dzaka mubdalun. Mubdal isim maf'ul bagi abdala yubdilu ibdal. Aduh. Minhu daripada sesuatu itulah. Contoh qama Zaidun akhuka, telah berdiri ia oleh Zaid saudara engkau.
Yakni yang ialah Zaid itu saudara engkau. Nak menjelaskan lagi. Nak menjelaskan lagi. Padahal kalau tak ada badal pun sah dah ayat. Orang pun faham dah. Cuma nak menjelaskan kefahaman lagi. Nak mentakyinkan lagi. Zaid ni bukan sekadar Zaid, dia itu saudara engkau. Tu. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kata Alhamdulillah, cukup dah. Faham dah. Kalam mufid jiddan. Tapi dia nak terangkan lagi, nak jelaskan lagi, dia tambah Rabbil Alamin. Siapa Allah Ta'ala tu? Rabbil Alamin. Rabbi badal. Al-Alamin mudhafu ilaih. Tu. Mudhafu ilaih. Majrur bil ya. Sebab apa? Jamak muzakkar salim. Li'annahu jamak muzakkar salim. Sebut lah. Tu yang pertama. Kaedah pertama. Kaedah kedua, bentukkan badal dengan mubdal minhu dia. Okey. Bentukkan badal dan mubdal minhu dia, kedua-duanya boleh sama ada berbentuk isim, berbentuk fi'il ataupun harah. Mubdal dengan badal, bentuk dia boleh sama ada isim atau fi'il atau harah. Ada juga badal fi'il, ada juga badal harah, ada. Cuma itu jarang tu ya. Yang biasanya isim. Tu dah lah jarang dalam kitab badal ni. Badal fi'il pula pun ada. Contoh mubdal minhu dengan badal berbentuk isim. Contoh tadilah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu contoh mubdal minhu dengan badal yang berbentuk isim. Okey. Kalau mubdal minhu dan badal berbentuk huruf, contohnya nak. Contoh kita kata i'mal lillah bil ikhlas. Tu. Beramallah ia oleh engkau lillah, kerana Allah. Apa dia lillah ni? Bil ikhlas. Dia menerangkan makna lillah. Maka dia panggil badal. Badal apa tu? Badal kul minal kul. Tu. Takdir billah tu, lillah tu. Lillah ai bil ikhlas lah. Lillah itu ialah ikhlas lah. Tu. Beramallah ia oleh engkau kerana Allah. Apa kerana Allah? Ikhlas lah. Ikhlas. Diri ikhlas. Apa diri kerana Allah? Itulah diri ikhlas. Tu maksudnya. Diri kerana Allah. Diri perkataan lillah, perkataan kerana Allah itulah ikhlas. Tu. Okey. Jadi tu badal. Tu badal berbentuk fi'il. Badal berbentuk harah tu. Itu badal berbentuk harah. Silap. Bukan fi'il, badal berbentuk harah tu. I'mal lillah bil ikhlas. Lillah tu jar majrur tu. Maksudnya bil ikhlas, jar majrur juga. Tu dalam bentuk harah. Kalau mubdal minhu dan mubdal minhu dan badal berbentuk fi'il, contoh kita kata ghadiballahu 'alal yahudi. Tu. Ghadiballahu 'alal yahudi maqatahum. Tu. Maqatahum. Ghadiballahu, telah marah ia oleh Allah 'alal yahudi, atas orang-orang Yahudi. Maqatahum ai maqatallahu alaihim. Tu. Tapi maqatahum ai maqatallahu al-yahuda. Maqata tu badal bagi ghadaba. Dia nak menafsirkan ghadaba. Ghadaba tu marah. Maqatahum murka ia oleh Allah. Benci ia oleh Allah. Maqata tu nak menafsirkan marah. Tu badal tu. Ayat tu. Dia nak menafsirkan. Dia nak menerangkan lagi. Ghadiba ni lagu mana? Maqatahum. Marah oleh Allah Ta'ala. Itu ialah dengan murka ia oleh Allah Ta'ala. Benci ia oleh Allah Ta'ala akan mereka itu Yahudi. Tu. Maqatahum. Tu untuk fi'il. Jadi tu. Boleh berbentuk belakang. Cuma jarang lah. Dan boleh ada. Cuma jarang. Tapi boleh ada lah. Tak ada masalah. Habis tu yang kedua. Yang ketiga, syarat badal dan mubdal minhu. Yang ketiga, syarat badal dan mubdal minhu mesti kedua-duanya kalimah yang sejenis. Apa dia? Syarat badal dan mubdal minhu dia mesti kedua-duanya ialah kalimah yang bersejenis. Bersejenis. Dari sudut apa? Kalau mubdal minhu isim, badal isim. Kalau mubdal minhu fi'il, badal fi'il. Kalau mubdal minhu harah, badal pun harah. Habis. Itu kaedah badal. Habis tu. Kaedah badal.
Kemudian seterusnya kita pergi kepada kaedah bahagian badal. Kaedah bahagian badal. Okey? Kaedah bahagian badal. Badal kan ada 4 tadi. Ni nak bagi kaedah bahagian 4 pula. Yang pertama, badalul syai' minas syai', ataupun kita kata badalul kull minal kull, atau kita kata badalul mutabaqah. 3 nama tu tadi kita kata. Jadi badalul syai' minas syai' ialah kalimah yang menyatakan maksud kalimah yang sebelumnya. Kalimah yang menyatakan maksud kalimah sebelumnya, yakni mubdal minhu tu, kan? Dengan sepenuhnya, semua sekali, keseluruhan tu syai' tu. Syai' minas syai', menerangkan makna kalimah sebelumnya, yakni mubdal minhu secara keseluruhannya, tanpa kurang sikit pun. Contoh apa dia? Contoh dalam kitab ni lah, dalam muka surat depan kali. Al-Matnul Ajurumiyah li Syaikhi Muhammad ibn Ajurumi. Asy-Syaikhi isim ba'da harfun jar. Siapa Asy-Syaikhi ni? Muhammadin. Muhammadin khabar bagi khabar pula, badal bagi Asy-Syaikh. Badal syai' minas syai', kita boleh tambah. Kalau kita nak buat ayat mubtada khabar boleh. Asy-Syaikhu huwa Muhammadun. Sah, maka dia badal syai' minas syai'. Tu. Ibni Ajurrum. Kenapa ibni? Ibni badal bagi Muhammadin. Muhammadin mubdal minhu dia khafat, badal pun khafat ibni. Kita boleh buat tak? Boleh buat tak badal syai' minas syai', jadikan mubtada khabar bagi Muhammad dan Ibnu Ajurrum? Boleh. Muhammadun huwa ibnu Ajurrum. Boleh. Muhammad huwa ibnu Ajurrum. Tu. Tu. Habis. Tu. Kalau as-sanhajiyu di-i'rab sebagai sifat. As-sanhajiyi lah. As-sanhajiyi lah. Tak boleh baca as-sanhajiyu sebab dia adalah sifat bagi asy-syaikhi. Asy-syaikhi dia khafat, maka as-sanhajiyi pun khafat. As-sanhajiyi adalah na'at ataupun sifat sebab dia isim apa? Isim wasah dari sudut bentuk isim nisbah. Betul tak? Isim nisbah. Arabiyun, Maliziyun, Sanhajiyun. Dia boleh jadi na'at. Kan na'at lah. As-sanhaji bukan badal. Itu. Okey. Habis tu kaedah kaedah badal syai' minas syai'. Yang kedua, syarat badal syai' minas syai'. Okey. Syarat badal bagi asy-syai' minas syai'. Apa dia syarat dia? Mubdal minhu dan badal mesti muafakat. Mubdal minhu dan badal mesti muafakat seperti bermuafakatnya mubtada dan khabar. Tu kita kata tadi tu. Kita nak takdir sekali lagi. Mubdal minhu dan badal ni dari sudut badal syai' minas syai' sahaja, bukan badal ba'd minal kull. Badal syai' minas syai' sahaja, dia mubdal minhu dia dengan badal dia mesti bermuafakat seperti muafakatnya mubtada dan khabar. Tu. Contoh apa dia? Ja'a Syaikhu Ahmadu. Tu contoh kalau mufrad muzakkar. Qala ja'a Syaikhul Ahmadu. Asy-Syaikhu mufrad, muzakkar. Maka badal pun mufrad muzakkar. Asy-Syaikhu Ahmadu. Kita boleh buat tak muafakat seperti mubtada khabar? Boleh. Asy-Syaikhu huwa Ahmadu. Tu. Asy-Syaikhu huwa Ahmadu. Itu. Kalau mufrad muannats, ja'atil ustadzatu Aisyatu. Ai al-ustadzatu huwa Aisyatu. Kita boleh buat macam tu. Kalau kita tak boleh buat macam tu, makna dia bukan badal syai' minas syai'. Tu. Okey. Kalau musanna, ja'asy-syaikhani. Ja'asy-syaikhani Bukhariyun wa Muslimun. Bukhariyun wa Muslimun. Ai takdirnya asy-syaikhani huwa Bukhariyun wa Muslimun. Tu boleh takdir tu. Maka badal kul minal kul. Bukhari tu. Muslim dia ma'tuf wa Muslimun. Tu. Ja'asyuyukhu. Kita bagi ayat senang. Ja'asyuyukhu ni untuk jamak pula. Ja'asyuyukhu Nawawiyun wa Rafi'iyun wa Subkiyu. Ataupun Ja'asyuyukhu An-Nawawiyu War-Rafi'iyu Was-Subkiyu. Maka An-Nawawiyu adalah badal bagi apa? An-Nawawiyu, Ar-Rafi'iyu, semua tu adalah menunjukkan badal kepada Asy-Syuyukh. Badal kepada Asy-Syuyukh dalam bentuk jamak. Dalam bentuk jamak lah.
Tapi dari sudut i'rab, kalau kita dah bubuh waw dah, kena i'rab athah lah, kena i'rab ma'tuf lah. Tu. Jadi asyuyukh kita takdirnya asyuyukhu hum. Siapa dia? An-Nawawiyu, war-Rafi'iyu, wa as-Subkiyu. Tu. Tapi dari sudut i'rab kita kena i'rab ma'tuf lah. Bagi yang waw selepas waw tu. Tu. Habis. Tu kaedah yang kedua. Tu. Kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga bagi aqsamul badal ialah badal al-ba'du minal kull. Kita nak bicara al-ba'du minal kull pula. Okey. Badal al-ba'du minal kull ialah isim yang mengandungi makna sebahagian daripada mubdal minhu-nya. Tu. Badal ba'du minal kull apa dia? Ialah isim yang mengandungi makna sebahagian daripada mubdal minhu-nya. Tu. Isim yang mengandungi makna sebahagian daripada mubdal minhunya dia panggil badal al-ba'd minal kull. Tu. Al-ba'd minal kull. Tu. Sebahagian. Wa aqsamuhu thalathatun ismun. Ismun sebahagian daripada 3. Wa fi'lun sebahagian daripada 3. Tu. Yang keempat, kaedah keempat, badal istimal. Apa dia? Badal istimal ialah isim yang membawa makna yang dikandung dalam diri mubdal minhu. Badal istimal ialah isim yang membawa makna yang dikandung dalam diri mubdal minhu. Contoh iman bagi mubdal minhu, ilmu bagi mubdal minhu, sabar bagi mubdal minhu. Contoh kita kata ta'al apa? Contoh kita kata apa? Contoh kita kata apa? Tu. Contoh kita kata apa? Istafattu memberi istifadah, mengambil istifadah oleh aku. Istafattu Zaidan ilmahu. Mengambil istifadah ia oleh aku akan Zaid ilmunya. Zaid. Ilmahu. Ilma itu adalah badal bagi Zaid. Badal apa? Badal istimal. Tu. Dia maksudnya apa? Badal istimal ialah isim yang membawa makna yang dikandung dalam diri mubdal minhu. Sama ada iman ke, sabar ke, ilmu dan sebagainya. Diri yang berada dalam diri mubdal minhu. Bukan mubdal minhu tu sendiri, diri dia, dalam dirinya, sifat dia. Kita nak sifat dia. Bila sifat pada mubdal minhu, dia panggil jadi badal istimal. Badal istimal. Habis. Tu yang keempat. Yang kelima. Syarat badalul ba'd minal kull. Yang kelima ialah syarat badalul syarat badal ba'd minal kull. Dengan badal istimal ini mesti meliputi dhamir yang merujuk kepada mubdal minhu. Sekali, syarat badal ba'd minal kull dengan badal istimal ini mesti meliputi dhamir yang merujuk kepada mubdal minhu. Macam tadi kita katalah istafattu Zaidan ilmahu. Hu kembali pada mana? Hu kembali kepada mubdal minhu iaitu Zaidan. Mesti merujuk. Mesti merujuk kepada mubdal minhu dia. Tu. Kalau tak ada dhamir lagu mana? Kalau tak ada dhamir kena takdirkan. Kalau tak ada dhamir kena takdirkan. Tu. Okey, kena takdirkan. Contoh kita kata apa? Qara'tul Qur'ana. Telah membaca ia oleh aku akan Al-Quran. Surata Yasin. Surata Yasin tu badal ba'du minal kull bagi Al-Quran. Al-Quran itu juga ada surah Yasin. Maka kena, mana ada surah Yasin tu tak ada dhamir yang boleh merujuk pada Quran. Kena takdir. Qara'tul Qur'ana surata Yasin minhu minal Quran. Kena takdir gitu. Kena takdir minhu. Surata Yasin minhu. Min tu min litab'id. Min untuk menunjukkan sebahagian. Qara'tul Qur'ana surata Yasin minhu minal Quran. Okey, habis.
Habis tu. Okey. Ni sekarang kaedah untuk tempat-tempat kedatangan bagi asy-syai' badal syai' min asy-syai'. Tempat-tempat kedatangan badalus syai' min asy-syai'. Apa dia? Tempat-tempat kedatangan bagi badalus syai' min asy-syai'. Yang pertama, badal asy-syai' min asy-syai' ini pada ghalib ya, pada ghalib. Pada ghalibnya boleh mari kepada isim alam. Kepada mana? Isim alam. Mubdal minhu dia isim alam, maka boleh selepasnya adakan badal. Contohnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah Abdir Rahman. Abdir Rahman tu nama bagi Abi Hurairah. Abdi itu adalah badal kepada Abi Hurairah. Ar-Rahman adalah mudhafu ilaih lah. An Abi Hurairah Abdir Rahman. Abdir Rahman tu Abi Hurairah. Tu badal. Dia boleh mari kepada isim alam. Badal syai' min syai'. Pertama. Yang kedua pada kunyah. Pada mana? Pada kunyah. Tu. Pada kunyah. Tadi kita kata badal syai' min syai' boleh mari dalam bentuk isi alam. Bukan pada isi alam, dalam bentuk isim alam. Contoh, an Abi Hurairah Abdir Rahman. Abdir Rahman, abdi itu badal bagi Abi Hurairah. Abdir Rahman itu sendiri adalah isim alam. Itu maksudnya. Yang kedua, boleh mari boleh mari badal syai' min syai' itu dalam bentuk kunyah. Dalam bentuk kunyah. Jaa Aliyun ataupun jaa kita kata apa? Jaa Uthmanu. Jaa Uthmanu Dhunnuraini. Tu. Dhunnuraini. Tu. Dhunnuraini, tapi tu lain tau. Kalau kunyah contoh. Kunyah. Kunyah kita bagi contoh. Qala Aliyun Abu Salamata. Qala Aliyun Abu Salamata. Abu tu adalah badal bagi Aliyun dalam bentuk kunyah. Boleh, tak ada masalah. Dan boleh juga tempat kedatangan badal syai' min syai' ni dalam bentuk laqab. Dalam bentuk laqab. Dalam bentuk laqab boleh. Darul apa? Jaa Aliyun, jaa Sayyiduna Aliyun. Imamu daril muhajirin. Tu. Jaa Sayyiduna. Sayyidu tu fa'il, tu mudhafu ilaih. Aliyun badal yang pertama bagi Sayyidu. Imamu adalah badal kedua. Badal yang kedua dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa tu? Imamu daril muhajirin. Dalam bentuk laqab. Laqab dia adalah darul muhajirin. Imam darul muhajirin. Darul hijrah, silap. Imamu daril hijrah. Imamu daril hijrah. Jaa Sayyiduna. Bukan Sayyidina Ali tu, silap. Jaa al-imamu Malikin. Jaa al-imamu jaa al-imamu Malikun. Silap. Jaa al-imamu Malikun imamu daril hijrati. Jaa fa'il, al-imamu fa'il, Malikun badal bagi al-imamu. Imamu daril hijrah. Imamu adalah badal juga bagi al-imamu. Tu. Imamu juga badal bagi al-imamu. Tu. Dan boleh kalau kita nak bubuh badal kul minal kul ni, isim alam, kunyah dengan laqab ni bubuh sekaligus dalam satu ayat tanpa ada ataf. Boleh, tak ada masalah. Maknanya badal boleh ada banyak lah. Contoh kita buat apa ayat? Contohlah kita kata jaa al-imamu Malikun Abu Anasin. Contoh. Abu Anasin imamu daril hijrati. Badal lah kau tu. Tu. Sebab kita tak buah arah atas. Kalau buah arah atas ini maktuf lah. Jaa al-imamu. Al-imamu fa'il. Malikun badal. Badal yang ke badal pertama bagi al-imamu. Malikun dari isim alam. Apa lagi? Abu Anasin. Abu itu badal yang kedua. Badal dari sudut dia itu kunyah. Imamu daril hijrah. Imamu. Badal yang ketiga dari sudut dia itu laqab. Boleh belaka kalau tidak didatangkan harah atas. Kalau didatangkan harah atas boleh. Tu. Habis. Tu yang pertama. Yang kedua, tempat-tempat kedatangan badal asy-syai' min asy-syai' ialah
isim yang beralif lam. Isim yang beralif lam selepas isim isyarah, maka dia itu badal. Tu. Hadzal kitabu la raiba fi alif lam mim zalika silap. Zalikal kitabu la raiba fi zalika isim isyarah. Al-kitabu badal. Badal apa? Badal kul minal kul. Badal dalam bentuk alif lam yang datang selepas isim isyarah itu badal syai' min syai'. Zalikal kitabu la raiba fi hadzal rajulu. Kalau kata hadzal rajulun itu mubtada khabar. Dia kena mari selepas isim isyarah dalam bentuk alif lam baru boleh jadi badal. Kalau dalam bentuk nakirah dia jadi lain, dia jadi mubtada khabar dan sebagainya. Ini mubtada khabar. Tu tak boleh satu. Tu kaedah bagi tempat-tempat kedatangan badalus syai' min syai'. Ni kaedah terakhir sebelum kita tutup, iaitu tempat-tempat badal ba'du minal kul pula. Biasanya dalam badal ni antara badal istimal, ghalat, ba'du minal kul dengan kul minal kul ni biasanya yang banyak kul minal kul dengan ba'du minal kul. Yang istimal dengan ghalat jarang. Ghalat lagi tak ada terus. Dalam kitab lagi tak ada terus. Dia berlalunya percakapan. Sebab tu tak ada kaedah bagi badal ghalat. Sebab tak ada pun. Memang tak ada pun. Memang tak ada. Yang adanya kul minal kul dengan ba'du minal kul. Istimal pun sikit tadi kaedah ni. Ni sekarang tempat-tempat badal ba'du minal kul bagaimana? Yang pertama, ada dua sahaja. Yang pertama, kalau badal ba'du minal kul ni tempat ni lagu mana? Iaitu dua isim adat yang berturut-turut tanpa haraf atas. Apa dia? Dua isim adat. Isim adat, number. Dua isim adat yang berturut-turut tanpa ada haraf atas. Dan bilangan nombor yang pertama lebih banyak daripada yang kedua. Maka itu, yang banyak itu mubdal minhu, yang sikit itu badal. Lagi sekali, kaedah pertama adalah bagi badal ba'du minal kul ialah dua isim adat nombor yang berturut-turut tanpa ada haraf atas, dan yang pertama bilangannya lebih besar. Bila lebih besar dia jadi mubdal minhu daripada yang kedua kecil. Yang kecil itu adalah badal. Tu. Contoh dia apa? Contoh kita kata auladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sab'atun, tujuh. Thalathatun minadh-dhukuri. Tengok. Sab'atun, thalathatun. Sab'atun, thalathatun. Berturut-turut dah dua isim adat? Berturut-turut. Sab'atun besar lagi tak? Besar lagi daripada thalathatun. Maka sab'atun itu mubdal minhu, thalathatun itu badal. Sab'atun itu i'rab khabar lah. Dalam masa yang sama dia mubdal minhu kepada thalathatun. Auladun Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun, thalathatun minha dhukurun wa arba'un minha minal wa arba'un minal inafi. Wa arba'un tak jadilah lah badal sebab dia ada arah atas dah. Dia nak berturut-turut. Okey. Tu. Contoh lagi. Aqsamul i'rabi arba'atun. Contoh. Aqsamul i'rabi arba'atun. Bermula pembahagian i'rab ini 4. Ithnani lil asma'i wal af'ali. Dua daripadanya bagi isim dan fi'il. Ayo. Aqsamul i'rabi arba'atun. Ithnani. Arba'atun dengan ithnani. Berturut-turut. Isim adat dan isim adat. Arba'atun lebih banyak daripada ithnani. Maka dia jadi arba'atun tu mubdal minhu kepada ithnani. Ithnani jadi badal. Tu yang pertama, tempat-tempat badal ba'du minal kul. Yang terakhir, tempat-tempat badal ba'du minal kul juga ialah isim yang sedikit. Apa dia? Isim yang sedikit bilangannya selepas isim yang lebih banyak bilangannya tanpa ada haraf atas. Yang kedua, isim yang sedikit bilangannya. Yang nak jadi badal ni, isim yang sikit bilangannya selepas daripada isim yang lebih banyak bilangannya. Isim bukan isim adat, isim. Itlaq isim saja. Isim yang sedikit bilangannya selepas isim yang lebih banyak bilangannya tanpa ada haraf atas. Tu. Macam tu lah.
wa aqsamuhu thalathatun ismun. Ismun tu adalah isim. Thalathatun juga isim. Cuma thalathatun tu isim adat dia panggil. Maka dia panggil raf'un. Wa aqsamu thalathatun ismun. Ismun itu adalah badal ba'd minal kull bagi thalathatun. Sebab apa? Thalathatun tu lebih besar bilangan dia daripada ismun. Sebab ismun tu mufrad. Mufrad satu. Thalathatun walaupun mufrad tapi maknanya tiga. Kalau ismun tu mufrad, sirah dia pun mufrad, maknanya pun mufrad juga. Maka bilangannya sikit. Maka bilangan sikit itu jadi badal. Mubdal minhu dia adalah thalathatun. Tu. Contoh kita kata tu. Contoh kita kata azumat syuhurun hurumun. Azumat. Tu dibesarkan akan bulan-bulan haram. Azumat. Azumat. Azumat syuhurun hurumun. Dibesarkan akan bulan-bulan haram. Mana? Zulqa'idati. Zulqa'idati mufrad tak? Mufrad. Makna pun mufrad. Kalau syuhur tu sirah je mufrad tapi jamak maknanya. Maknanya syuhur lebih banyak bilangannya daripada Zulqa'idati. Maka Zulqa'idati adalah badal. Syuhurun mubdal minhu. Badal di situ badal ba'd minal kull. Itu dia. Habis. Itu sahajalah pada hari ini berkenaan dengan taukid dan juga badal. InsyaAllah kita akan sambung pada bab yang seterusnya pada esok hari. Babul mansubati. Habis dah bab marfu', nak masuk bab nasab pula. Dan esok pun kalau dah puasa tu kita pun nak cepat habislah jurumiah ni. Tak mau dah lama-lama. Tu. Tak mau dah lama-lama. Tu tak ada orang tengok pun. Nak lama apa? Esok kita buat 2 kelas sehari. Ramadan. Satu pukul berapa tu? Satu pukul 10. Pukul 10 sampai 11.30 dan satu lagi belah petang 2 sampai 3.30 macam biasa. Kita cepat habis sikit. 2 tak silap 3 Ramadan habis lah. 3 Ramadan habis. Lagi 3 hari lah. Kita marathon. Kalau kita buat satu-satu tu lagi 6 hari lagi. Malas dah aku. Nak keluar habis dah dalam grup tu. Malas dah. Habis jurumiah ni. Settle. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.